tunjuk kepada Perdana Menteri hari ini bahawa rakyat dah, orang pelangai kata fed up. Orang pelangai kata dah fed up dah dengan Perdana Menteri yang kita tak tahu adakah dia ini bertugas sebagai Perdana Menteri atau seperti yang disebut oleh setengah-setengah orang, dia ni separuh jadi Perdana Menteri, separuh jadi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dia part-time, Perdana Menteri pun dia part-time. Apa yang dia full-time? Berceramah, bercakap, yang kata MB Sanusi, bila buka mulut saja bohong, hari ini dia tutup mulut pun bohong. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bekas Menteri Luar. Saya meneliti ucapan-ucapan Perdana Menteri. Kerana dia Perdana Menteri kita. Apabila dia berucap di luar negeri, atau apabila dia beri komentar tentang kerja dia di luar negeri, saya merasa sedikit gusar. Apakah dia berfikir sebelum bercakap? Apakah dia ingin menukar dasar luar Malaysia? Baru-baru ini dia di United Nations, di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di bahagian awal ucapannya, dia menyentuh tentang krisis yang berlaku di Ukraine. Tengok bekas Menteri Luar sebut, krisis yang berlaku di Ukraine. Saya tak guna perkataan perang. Ya. Sebab kita ada sebab mengapa kita kata krisis di Ukraine. Sangat berhati-hati memilih perkataan dalam hubungan antarabangsa. Dalam ucapan beliau, dia mengutuk Rusia. Kita tak pernah kutuk Rusia dalam statement semasa kita menjadi kerajaan. Yang kita kutuk ialah mana-mana aggression ke atas mana-mana negara yang berdaulat. Kan lain bahasa dia. Kenapa kita cakap begitu? Kerana ada maknanya yang tersendiri. Dia macam orang Melayu lah. Kan kita ni ada masanya kita berpantun. Maksudnya sampai. Tetapi kita tak sampai menyentuh perkara-perkara yang tak perlu disentuh. Kemudian dia ada satu interview dengan CNN. Dengan Amanpour. Dan dalam interview itu, dia menyebutkan antara lain, ini tentang China. Dulu, dia sebut tentang China. Dia guna ayat, we can negotiate with China. Kita tak pernah guna istilah negotiate with China. Yang negotiate dengan China itu, dalam konteks ASEAN, ialah melalui Code of Conduct. Dia ada satu kertas yang dibincangkan. Kita bukan negotiate. Istilah itu tidak tepat. Tapi yang baru-baru ini, ada dua perkataan yang digunakan. I am pleased, maknanya saya berpuas hati dengan penerangan yang diberikan oleh China. Ini berkaitan dengan peta baru China yang menyentuh kedaulatan kawasan kita di Laut Cina Selatan. Dia kata, kerana penerangan China itu very assuring. Maknanya cukup meyakinkan. Ini bukan ayat Wisma Putra. Ini bukan ayat kita dalam hubungan antarabangsa. Dalam hubungan antarabangsa, macam mana pun China cerita, macam mana pun mana-mana kuasa besar cerita, termasuk dulu cerita submarine, kapal selam bertenaga nuklear daripada Australia. Menteri Luar dia datang jumpa saya. Saya cuma kata terima kasih kerana datang. Saya tak kata terima kasih kerana menerang. Saya kata, we hear your explanation, but we have our concern. Kami dengar penerangan daripada puan, dia kebetulannya seorang wanita, tetapi kami ada kerisauan-kerisauan kami. Kita tak kata kita puas hati, kita tak kata kita apa yang disampaikan. Tak boleh, sebab ini ada kaitan dengan kedaulatan kawasan perairan kita. Jadi saya tidak tahu siapa yang menasihat Perdana Menteri sekarang tentang hal ehwal antarabangsa, tetapi sudah beberapa kali perkataan-perkataan
perkataan, ayat yang digunakannya itu tidak bersesuaian dengan cara kita mengelolakan dasar luar negara. Kerana dasar luar negara kena dikelolakan dengan tertib, termasuk pemilihan perkataan dan ayat yang digunakan. Kerana itu semua ada makna yang ada kesan kepada kedudukan kita, ke arah mana haluan dasar luar kita, dan yang paling utama sekali ialah kemerdekaan dan kedaulatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup yakin majoriti rakyat sudah pening dengan Perdana Menteri kita yang pening ini.